Dengar cerita 500 orang. Alah, tu biasalah. Tu propaganda. Nur Hidayah Abdullah dan rakan sealiran. Waalaikumsalam. Share tuan, share dalam kita punya semua grup. Bagi kita punya semua anak-anak hantu kita masuk. Tu dia anak-anak hantu. Saya nak share kat Zamil lah. Aku tolong kongsi Khairul Nizam, Waalaikumsalam. Salim Muhammad, Waalaikumsalam. Atan Romaino, Waalaikumsalam. Ijan Salam, Waalaikumsalam. Muazzam Mustafa Bakri, awal pula. Hari ni 3 sesi. Petang, malam. 3 sesi Esok tuan, insyaAllah esok kita akan naik flight tuan. Saya akan bersama-sama dengan pengundi di Melaka besok. Rakan-rakan kita Ustaz Khalid semua adalah pengundi di Melaka. Kita akan bersama-sama dengan mereka. Mungkin ada rakan-rakan kat sini yang juga pengundi di Melaka. Kita boleh jumpa besok. InsyaAllah tuan. Esok flight saya pukul 9. Itu yang paling, orang kata apa, yang paling awal lah yang kita ambil. Flight saya pukul 9. Saya sampai sana pukul 10 ke 10.30 saya ambil rental sewa. 10.30 saya tolak terus ke Melaka. Jadi saya akan pergi kat Teluk Mas kot. Mungkin mula-mula sebab saya rakan-rakan banyak ada di Teluk Mas. Rosli Ismail, Waalaikumsalam. Fauzi Yaakob, Waalaikumsalam. Lepas tu kita akan pusing-pusing lah Melaka. Ustaz Khalid dia ambil hotel mana orang saya tak pasti. Nak pergi mengubat boleh lah kan. Mana tahu orang UMNO kena kesampukan ke. Yang kena, orang kata apa, kena hantau ke. Boleh jumpa lah. Dezan, Waalaikumsalam. Tora, Waalaikumsalam. Malam ni ingat nak buat kempen semangat sikit tuan-tuan. Kena share malam ni. Malam ni ingat nak ni macam bagi kutubah sikit. Cik. Asyik duduk rasa gian kan tuan, dia jadi gian sebab lama tak kempen. Muhammad Nayan, Waalaikumsalam. Siaga tibai buat tibai OT channel di rumah tibai OT channel pula dah. Buat OT channel arwah pak saya lu. Malam ni mau kena semangat nak bagi betul-betul memang padu memang malam ni kasih hentam cukup-cukup Semoga rakyat di Melaka mereka nampak lah. Hang pakai songkok Afiq. Tengkolok letak kat mana? Tengkolok ada dalam kereta. Bini bawa pergi kerja. Duk cari kat tadi kan tengkolok. Alamak hilang dah. Besok kita pakai. Besok semua kita punya geng besok turun Melaka besok kan. Semua pakai ni. Tengkolok besok. Boleh tak? Besok tak silap saya pusat orang kata apa, untuk nak menunggu keputusan ni dia akan pergi kat Hilton Hilton Melaka. Esok malam kita jumpa kat Hilton, semua kita pakai tengkolok anak-anak hantu kita. Ni tanda orang daripada utara turun pergi Melaka. Fik tanya dah macam YB tu dia. Hamzah, Waalaikumsalam. Yusuf Pak Ngah, Roslan Lan, nampak ni benci betul tengok saya pakai hongkok ni siapa. Nampak macam orang UMNO Memang asal lu orang UMNO. Ada barang-barang lama semua ada tuan. Spek lama, spek tungku bertanjak tu bertokoh lah. Ada tanjak dah banyak tuan. Tapi nak buat balik tu leceh Ada hak yang dah terbuka lah nak buat balik tu. Fik, songkok ke tanjak tu? Ni songkok kan. Orang abang kata tanjak ada banyak. Bukan ada satu ada banyak. Saya ada 4. Nak buat balik tu malah. Ada yang dah terbuka dah. Ada yang dah lipat masuk beg dah. Nak buka balik malah leceh. Rosdi Ablah, Waalaikumsalam. Member kita hari ni yang turun Melaka, Abang Razak turun kot rasanya. Abang Razak dengan siapa dia seorang lagi yang semalam abang kata nak pergi dengan grup motor tu.
Senyap, mana mungkin senyap. Tu pun okey dah tu sebab hari Jumaat yang pi hari ni yang grup motor tu siapa dia? Abang Fazil Rokan Utara. Abang Fazil Rokan Utara dia turun hari ni tuan-tuan. Nak buat je nak flight penuh tuan, flight full book tuan-tuan. Ada flight pun dia turun di Subang saja. Turun di Subang dia nak pi Melaka pula pada baik turun Sepang tu pun inisiatif sendiri tu pengorbanan kita Hadanan Halim, Waalaikumsalam. Tapi bagus juga tuan-tuan pi lambat sikit saya pi hari mundi sebab kalau dia fikir lah katalah saya pi 18 kan, saya pi 19 kan, rugilah kan sebab nak berkempen kat media sosial payah. Hadanan Halim, Syed Lokman, Waalaikumsalam. KWSP plus cerita, KWSP senyap semalam dah lulus dah bajet. Nak cerita apa lagi? Semalam dah lulus dah. Habis Zulfadli Adam Lee itu semua air citra semua habis lah. Air citra kan, moratorium hampa faedah kan habis. Semalam lulus dah bajet. Kita nak desak macam mana lagi? Fik, kalau hang jumpa Najib dengan Zahid, hang cium tangan mereka tak? Tak ada masa saya nak bercium Zahid bukan kat Jerman kan? Dia dah balik dah Dia dah balik dah elok dah Dia punya tulang belakang dia semua dah elok dah Teruskan berjuang, ya. InsyaAllah kita akan terus berjuang berjuang dan terus berjuang. KK, Waalaikumsalam KK Semalam kita pun melihat, semalam kita punya pemimpin kita semalam keluar kenyataan menolak. Alhamdulillah tuan-tuan Perikatan Nasional punya MP semua menolak. Yang kata yang 100 juta untuk Najib Razak tu semua tolak. Anjang PLD, Waalaikumsalam. Tuan Haji Tuan Man tolak. Wan Ahmad Faizal tolak. Apa nama ni, Datuk Wan Saiful Wan Jan tolak. Lepas tu mana lagi tolak Dr. Faiz Naaman pun bawa kenyataan keluar kritik gila-gila punya. Lepas tu siapa lagi semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional tak setuju dengan 100 juta. Alhamdulillah tuan-tuan inilah yang rakyat nak seorang pemimpin yang menjiwai rakyat mana mungkin tuan-tuan seorang yang telah pun orang kata apa dijatuhi hukuman bersalah ni boleh pula nak menerima faedah-faedah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Dia macam ada penjawat awam lah. Penjawat awam yang mana mereka ni ada melakukan kesalahan lah. Mereka kena buang kerja. Mereka kena kena terminate kontrak dan sebagainya kan. Mereka pun tidak mendapat wang persaraan. Bagaimana seorang Perdana Menteri yang didapati bersalah di mahkamah boleh pula nak dapat gelaran tun, boleh mohon pula nak dapat gelaran tun. Sebab apa dia nak mohon dapatkan gelaran tun tu? Sebab dia nak kebal daripada segi undang-undang, itu saja. Siapa dia ni Nazri Nayan, Waalaikumsalam. Kau tak sempat dapat pencen kan sebab diberhentikan. Itulah pasal jahat sangat masa bertugas. Sorry saya tidak ada kes jenayah masa bertugas Saya kena kes politik bukan kes jenayah Demo ada tokoh YB Jadi orang kata apa, sekiranya lah Najib dapat, maknanya semua semua yang penjawat awam yang mana kena macam kes macam Najib Rasuah ni, mereka pun layak dapat wang persaraan jugalah sebab Najib dapat Najib ni dia telah pun dijatuhi hukuman bersalah di mahkamah. Dia bukan contempt of court ni dia memang dijatuhi hukuman. Ni yang rakyat perlu tahu ni apa nama sistem mahkamah dalam negara kita ni. Bila dia pergi ke mahkamah rayuan, bukan bermakna dia tidak bersalah. Mahkamah rayuan ni adalah dia nak appeal balik kes dia ni untuk membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Selagi mahkamah rayuan tidak membebaskan ataupun tidak melepaskan dia, maka hukuman mahkamah yang sebelum itu masih lagi orang kata apa, valid, masih lagi digelar sebagai apa nama ni, orang yang bersalah. Sekarang ni UMNO duk abang kata innocent until proven guilty. What the fuck? Innocent until proven guilty. Sebab dia dah proven guilty. Dia dah proven guilty kat mahkamah tinggi. Dan sekarang ni dia pergi dekat mahkamah rayuan ni untuk apa? Untuk dia merayu supaya hukuman dia ni dikurangkan ataupun hukuman dia ni dibebaskan ataupun dilepaskan. Selagi mahkamah tak buat apa-apa keputusan, he still proven guilty. Dia masih lagi bersalah. Itu yang rakyat perlu tahu sebenarnya.
Dan apabila dia pergi ke mahkamah rayuan, orang kata apa, mahkamah rayuan juga menetapkan bahawa dia bersalah, maka dia akan pergi ke mahkamah persekutuan. Dia pergi ke mahkamah persekutuan, adakah term orang kata apa, innocent until proven guilty itu digunakan? Dia tidak digunakan sebab dia dah proven guilty dekat dua mahkamah. Unless dia dibebaskan ataupun dia dilepaskan di mahkamah persekutuan, maka barulah terbatal keputusan mahkamah yang sebelumnya yang mengatakan bahawa dia ni adalah innocent. Sekarang ni dia adalah guilty person. Bagaimanakah mereka tafsir benda ni, saya tak faham juga. Jadi ramai yang belajar law kat dalam UMNO ni, bukan seorang dua, tapi bila kena kat mereka nak tegakkan benang yang basah. Ini jadi masalah dia. Inilah dipanggil sebagai agenda memperbodohkan rakyat. Rakyat bukan bodoh, tuan-tuan. Rakyat bukan bodoh. Rakyat sekarang ni ada otak dia. Agenda nak memperbodohkan rakyat. Dia nak abang kata, Luqman abang semalam, dia masih lagi belum bersalah. Dia layak untuk mendapat benefit apa yang didapat oleh Perdana Menteri sebelum ni. So itu adalah satu orang kata apa, kenyataan yang tidak munasabah lah. Ataupun kenyataan yang digelar sebagai agenda memperbodohkan rakyat. Sebab itu dia sekarang ni pemimpin UMNO, dia lebih kurang macam PKR juga. Parti Keadilan Rakyat. Sekarang ni mereka mengatakan Anwar tu tidak bersalah. Walaupun Anwar tu telah pun dijatuhi hukuman, dia telah bersalah di Mahkamah Tinggi, dia telah bersalah di Mahkamah Rayuan dan dia bersalah di Mahkamah Persekutuan. Sekarang ni mereka menggunakan agenda, kita kena ikut hukum Islam. Mahkamah yang ada dekat Malaysia ni bukan mahkamah yang mana ikut selaras dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam memerlukan saksi, memerlukan witness. Dia memerlukan 4 orang witness yang nampak Najib ni makan rasuah, yang nampak Anwar ni liwat, maka baru dia bersalah. Macam tu juga sekarang ni orang UMNO duk guna atas Najib. Orang UMNO duk guna atas Najib, kena ada witness, kita kena ikut undang-undang Islam, kena ada orang kata apa, kena ada witness. Sebenarnya ini Dayang Sarah ni siapa pula dah, kita okey, saya dah block dah Dayang Sarah bila kena kat mereka, nak pergi kat situ pula kena ada witnesses, kena ada witness kena ada 4 orang saksi. Siapa abang itu? Saya ada sembang lah dengan ustaz ni seorang, tuan-tuan. Saya tanya kepada dia, ustaz, betul ke kalau kata orang ni ada money trail punya bukti, ada ni lah semua dokumentasi apa semua, adakah dia tidak boleh dikatakan bersalah mengikut Islam, tak kena ada witness? Dia habaq apa kat saya, dia kata depa ni suka main hukum agama. Yang kata 4 witness ni apabila tidak ada bukti, bila tidak ada bukti, tidak ada beban pembuktian, barulah kena semak kepada saksi yang menuduh. Maknanya 4 orang yang menjadi saksi dalam pertuduhan tu, dia kena bersumpah akan bercakap benar, dan kenyataan dia pula tidak boleh bercanggah di antara saksi pertama sehinggalah saksi yang keempat. Itu yang diperuntukkan dalam undang-undang Islam. Dia bagi tahulah kan. Dia kata, undang-undang Islam tidak menidakkan beban pembuktian. Maknanya sekiranya ada bukti dan orang kata apa, dan orang kata apa, disokong oleh saksi, maka dia adalah lebih kurang je, dia kata. Sekarang ni mereka duk main kata, tak boleh, Najib ni tidak ada saksi, sedangkan kes dia tu melibatkan beban pembuktian dan dia pun dah terbukti bersalah. Yang ni lah agenda perbodohan rakyat. Rakyat kena fikir tentang agenda perbodohan ni, dan kemudiannya sewenang-wenangnya nak mohon 100 juta, nak suruh kerajaan bagi kat dia 100 juta. Jadi rakyat kena fikir ni, nak bagi rumah, nak bagi tanah dekat dia ni. Kerajaan bukan ada tanah, tuan-tuan. Kerajaan ni dia float, tuan-tuan. Kerajaan ni bukannya manusia, bukannya insani, bukannya manusiawi. Kerajaan ni adalah sistem. Maka kerajaan tidak mempunyai harta individu. Dia benda ni agak, orang kata apa, agak susah nak faham. Example dia macam ni, tuan-tuan.
Example dia macam ni. Seorang manusia, dia mempunyai harta. And dia mempunyai grant. And dia mempunyai ni lah. And apa-apa je lah yang melibatkan harta ni, wang ringgit dan sebagainya, yang mewakili diri dia sendiri. And macam tuan-tuan lah. Macam tuan-tuan ada simpanan. And simpanan tu adalah simpanan di atas nama tuan-tuan sendiri. And tuan-tuan beli rumah. Rumah ni di atas nama tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan beli tanah. Tanah tu atas nama tuan-tuan sendiri. And dia berbeza dengan kerajaan. Sebab kerajaan ni dia bukan manusia. And kerajaan ni dia bukan manusia. And so kerajaan ni, harta dia adalah harta rakyat. Duit dia adalah duit rakyat. And jadi apa yang nak dibagi kepada Najib ni, memanglah nama dia kerajaan bagi rumah kat Najib. Kerajaan bagi tanah kat Najib. Tetapi kerajaan bukan ada grant, ataupun kerajaan bukan ada harta yang mewakili diri dia. And yang mewakili dia lah, maknanya ada kerajaan tu ada nama dia. Muhammad Kerajaan bin Negara sebagai contoh. Tak ada macam tu. So kerajaan ni, and dia mewakili rakyat. So apa-apa sahaja yang kerajaan pegang, and tak kisahlah, and tanah kerajaan ke, tanah Rizab Melayu ke, and duit kumpulan wang yang disatukan ke, and duit rizab negara ke, semuanya adalah bukan mewakili Perdana Menteri ataupun bukan mewakili kerajaan, tetapi dia adalah hak milik rakyat. And so sekarang ni bila kerajaan nak ambil, and orang kata duit 100 juta, yang pertama dia ambil duit rakyat. And sebab kerajaan ni bukannya orang, and bukan orang yang dia buat penyimpanan duit untuk mewakili diri dia, ataupun duit kerajaan ni adalah duit Ismail Sabri ke, duit UMNO ke, ataupun duit orang lain. Dan dia adalah duit rakyat. So dia nak ambil duit rakyat 100 juta bagi kepada Najib. Dan selepas tu apa benda lagi? Dia nak ambil pula geran rumah, nak ambil pula geran tanah nak bagi kepada Najib. Dan tanah tu adalah tanah kerajaan milik rakyat. Dan nampak tak guys tuan-tuan? Makanya di sini mereka mengambil keputusan untuk ambil hak rakyat bagi kepada seorang perasuah, bagi kepada seorang yang menyalahgunakan kuasa, bagi kepada seorang penjenayah yang kleptokrat. And adakah rakyat setuju untuk memberi benda ni kepada Najib Razak? Hari ni, and apa saja mereka mestilah kembalikan kepada rakyat. Hari ni kita nak tanya, rakyat setuju tak? And adakah rakyat setuju? And adakah rakyat setuju untuk bagi duit ni semua kepada Najib Razak? Ni duit rakyat ni. And macam mana duit ni mai? Duit ni mai bila rakyat kerja. Ni kita nak cerita bagi rakyat ni dia terbuka minda dia. Duit ni mai daripada mana? Duit 100 juta ni mai daripada mana? Kerajaan dia tak boleh berniaga. Kerajaan dia tak boleh buka warung nasi lemak. Dia tak boleh buka goreng pisang. Dia tak boleh jual baju. Dia tak boleh jual handbag dan sebagainya. Kerajaan kerja dia adalah mengutip hasil rakyat. Bagaimana dia kutip hasil rakyat ni? Dia kutip melalui hasil negeri dan juga percukaian. Macam mana dia kutip percukaian ni? Rakyat kerja. And rakyat kerja. And rakyat kerja lah. Kerja apalah. Kerja apa pun. Dia kerja guard ke. Dia kerja cikgu ke. Tentera ke. Polis ke. Apa saja pekerjaan rakyat. Rakyat kena cukai. And yang setiap tahun tu lah. Bila ujung tahun nanti akan keluar lah. Mana kerja kerajaan tahu lah. Akan keluar dia punya form tu. And form untuk dia panggil sebagai pendapatan tahunan. Kan, orang kerja swasta pun ada yang dapat juga kan. So dia kena cukai orang kata pendapatan dia. And so duit ni lah kan yang tuan-tuan duk kerja ni. Kan rakyat duk kerja penat lelah apa semua ni duk buat macam-macam kerja lah kan. Macam-macam kerja hak rakyat buat ni, bawa lori kan, petani, peladang kan. Lepas tu macam-macam kerja lah. Kerja-kerja kilang dan scuba lah apa semua. Rakyat kerja bertukul lumur. Rakyat kerja sungguh-sungguh. Selain daripada rakyat kerja untuk bagi anak dia makan minum, rakyat juga bekerja untuk memastikan wang negara ni ada. Dan untuk dipusingkan. Dan so duit rakyat ni lah yang rakyat duk bayar setiap tahun ni. Yang rakyat pendapatan rakyat. Lepas tu barang-barang yang rakyat beli kena cukai. Dan cukai pintu, cukai excise, semua ni duit rakyat masuk dalam wang negara. Bila masuk dalam wang negara, duit ni nak ambil bagi kepada Najib 100 juta macam tu saja.
Nak ambil macam tu je, pergi bagi kat Najib 100 juta. Rakyat setuju tak benda ni? Berapa orang yang tahu duit ni adalah duit dia? Berapa ramai yang tahu duit ni adalah duit dia? Dan adakah dia setuju nak bagi benda ni kat Najib? Yang ni yang kita ni tanya tuan. Rakyat nak mohon 1 ekar pun tak lului-lului. Ini senang-senang bagi. Ini saya nak tanya lah, rakyat setuju tak? Hari ni hak ada di sini ni semua rakyat. Semua rakyat tuan-tuan. Saya pun rakyat Malaysia. 180 orang hak ada di sini pun semua rakyat Malaysia. Sekarang saya nak tanya, rakyat Malaysia ni setuju ke tak setuju? Itu yang kita nak tanya. Bodoh yang cakap, bodoh tak mana kan? Bodoh tak mana ni kita nak tanya ni, setuju tak setuju? Kan? Bodoh tak mana kita nak tanya. Duit tu mai daripada mana? Kan? Tak setuju tu fikir sendirilah, ramai orang tak setuju Sebab rakyat bagi tu untuk apa? Rakyat kerja ni yang pertamanya adalah untuk kesejahteraan keluarga dia. Yang keduanya adalah kemakmuran negara. Dia nak pastikan negara ni maju. Sekiranya diberitahu kepada rakyat bahawa duit ini adalah untuk dibagi ihsan kepada orang-orang sekian-sekian ni, rakyat pun tak mau sebab dia susah aja. Dia pun tak mampu nak kena potong EPF lagi, kena potong sok-sok lagi, kena bayar cukai lagi. Berapa pendapatan bersihnya rakyat boleh bagi kepada anak-anak bini dia ni semua? Rakyat pun tak mau. Sekiranya kita tanya kepada rakyat, rakyat nak tak bayar cukai-cukai ni? Semata-mata hanya kerana nak bagi kepada Najib. Rakyat akan beritahu lebih baik aku bagi kepada anak bini aku makan lagi. Bagus kalau aku nak bagi kat dia buat penentang apa? Jadi rakyat expect dengan cukai yang mereka bayar ni, dengan hasil yang dikutip oleh kerajaan ni, maka mereka boleh menikmati orang kata apa yang disediakan oleh kerajaan ni, membangunkan negara, maka mereka boleh nikmati benda ni semua. Itulah rakyat setuju untuk bayar cukai-cukai ni semua. Bukan rakyat nak bagi kepada orang ni duk buat macam mesin ATM. Rakyat mampu kerja di bawah, puak ni sedap ya nak ambil 100 juta. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Sebab apa? Kalau kata rakyat bayar cukai, okey, sekolah anak dia, ada rosak kerosakan, kerajaan bagi peruntukan untuk baiki sekolah dia, puas hati anak dia belajar dalam sekolah yang orang kata yang fasilitinya lengkap, dengan orang kata dengan bangunan yang elok dan sebagainya. So rakyat membayar cukai sebab apa? Dia nak pergi kerja. Sebagai contohnya, jalan raya berlubang. So kerajaan menggunakan duit dia tu untuk repair jalan, membaiki lubang-lubang kat jalan. So dia bawa kereta pun sedap lah. Sebab tu dia bayar cukai jalan. Sebab tu dia bayar cukai exercise. Sebab apa? Dia boleh buat kereta sedap dan sebagainya. Lepas tu apa lagi? Kerajaan gunakan duit dia tu untuk membangunkan pusat-pusat pelancongan kat dalam negara. Dia pun seronok, setahun sekali dia boleh bawa anak dia pergi bercuti, betul? Daripada bagikan Najib 100 juta kepada bapa, apa yang boleh kepada rakyat? Semua rakyat takkan setuju benda ni. Betul tak tuan-tuan? Boleh papa ke dana negara kalau bagi UMNO duk urus takbir negara. Yang bodoh saja setuju tu pasal dia. Yang ni yang saya nak bagi tahu kepada rakyat hari ni, nak buka minda depa. Kerajaan ni bukan boleh menega. Macam ada setengah orang UMNO duk kata, "Oh, Najib lah himpun duit ni, Najib himpun duit kot mana? Najib himpun duit melalui cukai rakyat lah. Dia bukan boleh menega nasi lemak. Dia ada tak gerai kerajaan? Gerai nasi lemak kerajaan ke, gerai goreng pisang kerajaan ke? Dia ada tak? Tidak ada. Orang kata apa, sekiranya mereka ambil minyak sawit ataupun hasil-hasil kat dalam negeri, mereka jual kat dalam negara, rakyat punya juga. Rakyat punya ladang kelapa sawit, rakyat punya sawah padi, rakyat punya juga. Dia ambil bawa pergi jual kat dalam negara, untung tu masuk kat dalam akaun negara.
Kan? So tetap juga duit rakyat, bukan duit Najib. Kan? Jadi itu yang kita ni tuan-tuan. Kan? Getah dan sebagainya. Kan? Hasil hak kerajaan ambil, kan? Dia bawa pergi jual kat luar negara, pergi jual kat Indonesia, pergi jual kat China. Kan? Rakyat punya juga. Kan? Jadi bukan kerajaan dia tak boleh menega, tuan-tuan. Kan? 100 juta bersamaan dengan 1,500 unit rumah untuk rakyat. Dia tengok orang dah kira, depa boleh bina 1,500 unit rumah kan untuk rakyat, tuan-tuan, nak bagi kepada rakyat. Sebab tu rakyat kena fikir, tuan-tuan, benda ni semua. Kan? Jangan bagi pemimpin negara ni sewenang-wenangnya nak ambil duit kita ni. Kan? Ikut suka mak bapak depa nak guna duit kita, mana boleh, ni duit rakyat. Kan? Duit rakyat, tuan-tuan. Kelantan, Terengganu masih banyak lagi ketinggalan. 100 juta ni boleh bina port untuk Kelantan, Terengganu, saya ingat. Cukup tak bina port? Macam-macam boleh bina universiti kot. Kan? Cukup apa bina universiti 100 juta? Cukup kot kan? Boleh bina pula kan dekat Kelantan, kan, kat Terengganu. Boleh buat pembangunan, boleh buat internet 5G kan. Boleh buat. Kenapa nak bagi kepada Najib? Himpun duit kepala toya dah. Betul ya? Himpun duit apa? Dia cukai rakyat. GST tu zaman Najib kan. Berapa banyak cukai baru. Dia naikkan cukai pendapatan punya taksiran 26% naik berapa? 28% kot asal kan. Lepas tu dia naikkan apa lagi? Dia naikkan apa nama, dia wujudkan GST kan. Itu yang dia dapat duit banyak. Duit siapa? Adakah dia pergi menega? Tak ada, duit rakyat juga. Kan? Semua duit rakyat. Adli pun salam Fi, insyaAllah PM menang pilihan raya. Share banyak sikit kan, bagi rakyat tahu. Okey, tuan-tuan. Itulah dekat Melaka ni rakyat kena buatlah tuan-tuan keputusan yang bijak. Rakyat hari ni, tuan-tuan, dia agenda yang diperbodohkan yang kedua ni agenda apa, tuan-tuan? Agenda YB ni lah. Sebab rakyat dia tidak melihat, tuan-tuan, macam Raub, macam mana dia boleh bina rumah yang besar macam istana siap swimming pool. Rakyat dia tak melihat, tuan-tuan. Dia melihat, YB ni dia respect. YB ni dia nak cium tangan. YB ni orang senang dan sebagainya. Sebenarnya, mereka dapat duit ni adalah kerana mereka menyalahguna kuasa dan juga rasuah. Ini yang kita kena tahu. Mereka ni, tuan-tuan, YB ni adalah sama macam kita. Dekat dalam negara kita ni cuma ada 2 kluster manusia sahaja. Keturunan raja dengan rakyat biasa. Ada 2 kluster manusia saja. Sekiranya dia adalah keturunan raja, memanglah dia harta dia banyak, tuan-tuan. Raja mana yang tidak ada harta? Raja mana yang tidak ada harta? Sebab raja lah yang mula buka kerajaan dulu sebelum wujudnya negara selepas merdeka. Raja-raja Melayu yang mentadbir. Raja-raja Melayu yang tadbir. Istana yang mengelola semua kan. Pelabuhan-pelabuhan semua ni di bawah istana. Mestilah istana ada duit. Sekiranya dia keturunan raja, dia tidak ada masalah lah, rakyat pun acceptable dia. Sebab dia keturunan raja, memanglah dia senang lenang. Tapi masalahnya dia ni rakyat kepada seorang raja. Rakyat kepada seorang raja ni, tuan-tuan, terbahagi kepada 3 kelompok manusia sahaja. B40, N40, TN20. TN20 ni selalunya ni lah pengusaha-pengusaha kilang-kilang besar-besar ni. Orang-orang yang belajar cerdik-cerdik ni, yang ada PhD, yang jadi pengarah tu macam Tok Nordin Yunus tu. Tu semua tu pada kluster TN20 lah tu dulu. Jadi dia pengarah, dia belajar cerdik-cerdik, dia ada PhD, ada master. Orang kata apa, kerja dengan syarikat besar-besar, pilot, lepas tu apa lagi, pegawai kerajaan yang dusa-dusa ni, yang belajar cerdik-cerdik ni. Itulah golongan yang orang kata apa, yang TN20 ni. Macam Raub Pasiak ni. Raub Pasiak ni, dia ni dulu kluster B40 je. Dia buat aircon je. Zaman dia dulu, tuan-tuan, masa dia sebaya saya dulu, dia buat kerja apa? Dia buat servis aircon. Servis aircon ni untung berapa, tuan-tuan? Untung berapa sebulan? Ambil sebagai contoh lah, untung lah, kalau kita katalah, mungkin dia untung apa 5,000 ataupun 10,000 lah sebulan. Untuk orang kata apa, syarikat dia.
Kan sekiranya dia dapat 5,000 ataupun 10,000 sebulan, mana mungkin dia boleh ada 120 biji minyak, 120 biji stesen minyak. Yang ni yang rakyat kena fikir benda ni. Nak buka stesen minyak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya dengan orang yang buka stesen minyak ni, dia bagi tahu, dia kata modal lah tuan-tuan, modal nak buka stesen minyak ni, ada yang saya sembang dengan member-member, dia kata sekurang-kurangnya 300,000. Sekurang-kurangnya 300,000 nak buka stesen minyak. Itu pun bergantung kepada tempat lah. Kalau tempat tu dia punya premium ke apa benda, tapi dia sebut berasa tanah tu lah. Mahal, maka modal dia tu besar lagi lah. So Raub ni ada 120 stesen minyak tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kita bilang tengoklah, kita bilang kita bilang tengoklah tuan-tuan, kalau kita ambil minimal lah macam member bagi tahu tu 300,000 tuan-tuan. 300,000 darab dengan 120 biji stesen minyak, dia kena ada 36 juta. Adakah dia ni dulu ni macam kita ni B40 biasa ni, dia boleh ada 36 juta modal untuk dia buka 120 biji stesen minyak? Habis tu kat mana dia ambil duit? Dia ambil duit tak mana? Dia menyamun duit rakyat lah. Cerita tak mana lagi dia ambil duit. Exco berapa gaji? Exco berapa duit saja gaji tuan-tuan? Nak dapat sejuta pun payah. Dia ambil duit tak mana? Jual pasiang lah. Jual pasiang, jual tanah kerajaan negeri. Itulah dia boleh duit pun. Tapi rakyat tak fikir benda ni. Rakyat duk kata, oh respect dia. YB ni duk main hantar beras telur kat aku. Dia duk main hantar beras telur kat aku. Rakyat pun, oh jumpa dia cium tangan. Oh YB Raoh, YB Raoh yang berhormat ni kan. Padahal mereka ni dulu sama je macam kita. Lepas tu bila diangkat menjadi pemimpin, mereka salah gunakan kuasa, mereka rasuah. Sebab tu mereka hidup sewenang-wenangnya. Mereka masuk dalam politik ni untuk apa? Kerana mereka menganggap politik ni adalah sebagai kerjaya. Bila mereka menganggap politik ni sebagai kerjaya, maka mereka akan cari lubang-lubang macam mana nak buat duit. Nah ini yang salah dia. Politik ni bukan untuk orang kata apa, bukan untuk buat duit tuan-tuan. Politik ni adalah untuk memperjuangkan negara bangsa, mentadbir urus. Sebab tu rakyat willing untuk diambil duit mereka ni, cukai mereka untuk menggajikan wakil-wakil rakyat ni. Bukannya sikit tuan-tuan. Bukannya sikit mereka punya gaji. Gaji mereka bukan sikit tuan-tuan, ratus-ratus ribu. Bila mereka jadi wakil rakyat, ratus-ratus ribu pendapatan yang mereka dapat. Sebab apa rakyat willing untuk membayar mereka ni berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu? Sebab apa? Sebab rakyat nak bayar mereka ni pendapatan yang tinggi untuk mereka mentadbir urus negeri dan juga negara. Untuk mewujudkan peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Bukan untuk mereka samun duit rakyat. Tetapi jadi masalahnya apabila mereka dipilih sebagai wakil, mereka menyalahgunakan kuasa, mereka rasuah. Mereka ambil duit rakyat. Itu yang boleh buka 120 biji stesen minyak tu. Sekiranya kita ambil lah Raoh ni kerja, Raoh ni MP. MP pula dah. Raoh ni wakil DUN saja. Exco ni pendapatan dia berapa tuan-tuan? Exco 10 tahun dia kerja pun belum tentu boleh dapat 36 juta. Itu Luqman Adan duk kata, oh biasalah dia jadi wakil Kad Melaka ni lama. Dia himpun duit lah. Ingat rakyat bodoh ke? Ingat rakyat bodoh ke tuan-tuan? Sekiranya dia kerja 30 tahun pun dia takkan boleh dapat 36 juta ni. Dia ambil tahu mana 36 juta ni? Dia cekau duit dia cekau duit rakyat lah. Bila dia dapat jadi exco, dia runding dengan konsultan mana-mana untuk jual hasil dekat hutan simpan. Dia jual tanah kerajaan negeri Melaka. Sebab tu dia dapat duit, jual kat Singapura dan sebagainya. Benda ni lah yang rakyat kena fikir. Dan bagaimanakah rakyat boleh menerima mereka yang samun duit rakyat ni? Lepas tu bila jumpa dengan rakyat sombong. Oh sombong, hebat mereka ni jumpa dengan rakyat. Rasa kemas dan sebagainya. Lepas tu bila dekat dengan pilihan raya, hantar beras telur je kat rakyat. Melaka ni tuan-tuan, apa benda baru yang ada kat Melaka ni? Apa benda baru tuan-tuan? Pelancongan apa yang baru? Hotel apa yang baru yang naik kat Melaka?
Orang Melaka lebih tahu lah tentang benda ni. Orang Melaka kena buatlah penilaian yang sewajarnya. Apa benda yang ada. Dan sekiranya saya rakyat Melaka, tuan-tuan, saya akan fikir apa saja manifesto yang mereka buat. Betul tu Fik, mereka wakil kita, bukannya kita jadi khadam mereka. Dunia dah terbalik. Betul, dunia dah terbalik. Tak guna betul cekau duit rakyat. Betul kan? Bukan saya nak buat apa fitnah dan sebagainya. Logically lah, tuan-tuan fikir sendirilah. Macam mana dia boleh ada jatuh pula dah. Macam mana dia boleh ada 120 biji Asian minyak? Kalau bagi tempat dia kat rakyat, rakyat pun boleh ada 120 biji Asian minyak kak, betul? Semua orang semua orang boleh buka Asian minyak. Sekejap tuan-tuan, jatuh pecah skrin dia. Okey tuan, orang kata apa? Sekiranya mereka bagi ke rakyat duit tu, rakyat pun boleh ada stesen minyak macam dia kak. 120 biji stesen minyak tu sekiranya dia bagilah dekat orang-orang Melayu. Orang sebiji. Orang Melayu boleh ada 120 biji stesen minyak macam dia kak. Nampak tak? Bila dia ambil hak rakyat, dia ambil tu 120 biji minyak tu, dia bubuh kat dia. Lepas tu dia pun buatlah rumah macam istana gah, buat dengan swimming pool apa semua. Rakyat pun pergi tengok, oi besarnya rumah Raub ni. Sedangkan sekiranya lah dia adalah sekiranya kerajaan negeri ada duit sebanyak tu, dia boleh inject bagi dekat orang Melayu, buat hutang kan. Dia bagi hutang ataupun ni, dekat wakil rakyat mana ada hutang, semua dia menyamun semua duit rakyat je. Dekat orang-orang kita ni kena buat loan bank sepanjang orang kata apa, seumur hidup kena membayar hutang bank. Mereka sambung duit rakyat ikut suka mereka ya. Ini jadi masalahnya tuan-tuan. Ini yang rakyat kena buka mata. Sepatutnya 120 biji stesen minyak tu sekiranya dibahagikan dekat orang Melayu semua. Orang Melayu semua ada stesen minyak tuan-tuan. Senang tak orang Melayu? Senang, sebab tu dia wakil rakyat ni, tugas dia adalah manage. Dia kena manage. Bukan dia nak jadi macam Yakuza. Orang kata apa? Dia nak jadi kartel buat duit. Dia manage pendapatan negeri, dia manage pendapatan negara untuk keselesaan dan juga kesejahteraan rakyat. Ini tugas wakil rakyat. Sebab tu nama dia adalah wakil rakyat. Dia jadi wakil kepada rakyat. Ni Datuk Nordin masuk. Dia dengar tadi tu, kita duk kata kat dia, Tok Nordin pun TN20 tu. Mana Tok Nordin? Saya nak baca komen dia. Alamak, hilang dah. Aduh. Betul tu Fik, memang logik. Dah bukan logik. Pandangan saya ni bukan logik. Pandangan saya ni fakta tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan kawan dengan Tok Nordin ni. Tok Nordin ni bekas pengarah JKR Mari Kedah. Tuan-tuan suruh dia naik, tuan-tuan tanyalah dia. Ambil nombor dia, tanya dia sendiri. Tok, macam mana Pok ni boleh ada duit? Dia duduk kat London berapa lama tuan-tuan? Saya dulu pun, saya tak nampak benda ni. Duk kawan dengan Tok Nordin duk cerita tu yang jadi rakyat bijak tu. Kalau tidak duk jadi rakyat bangsat juga. Duk ikut mereka kan, muka tak tahu malu. Jadi tu tuan-tuan ambil nombor dia. Ni ada apa nama Tok Nordin ada kat sini. Masuk tadi kan. Tuan-tuan ambil apa nama ni. Ambil nombor dia. Ambil FB dia. Tanya pada dia. Buka minda. Baru tahu nak pilih wakil yang macam mana untuk menjadi wakil kita. Kalau pilih pok-pok ni habis lah. Macam mana orang Melayu nak berjaya? Mereka ni duk sambung duit orang Melayu. Itulah yang rakyat di Melaka kena tahu. Sebab tu saya selalu tanya. Saya kalau pergi mana-mana pun tuan-tuan, sekiranya ada orang panggil lah, ada orang sudi panggil lah kan. Macam selalunya di kampung-kampung lah. Bila mereka balik main Kedah ni, mereka panggil, Fik main pendang Sat. Fik main kubang basuh Sat. Lepas tu ceritalah dengan adik-beradik dia, dengan jiran-jiran dia. Muka dimah selalunya apabila saya jumpa dengan mereka, muka dimah yang saya tanya kepada mereka satu soalan je. Orang Melayu ni nak apa dengan sistem politik negara?
Orang Melayu ni nak apa? Itu soalan pertama yang saya tanya kepada mereka. Dan rata-rata orang Melayu semua tak boleh jawab. Kalau kita tanya kepada orang India ataupun kita tanya kepada orang Cina, mereka nak apa dengan politik, mereka boleh jawab. Sebab tu mereka, kalau tuan-tuan tengok, berlakunya tsunami Cina dengan tsunami India. Bukan nak memperlekehkan, tuan-tuan. Betul, kalau kita tanya kepada orang Cina, orang India, mereka boleh jawab. Mereka tahu, okey, kalau kita tanya kepada mereka, sebab apa you undi DAP? You nak apa dengan DAP ni? Dia akan cakap, dia kata dia bukan sokong pada DAP. Tetapi, dia sokong tu adalah kerana diri dia. Ada manfaat untuk diri dia. Apa yang DAP nak bawa tu ada manfaat untuk diri dia. Bila DAP tak buat benda tu, dia akan pergi dekat parti lain pula yang buat. Ni ambil contoh Pulau Pinang. Ho Sukun, tuan-tuan. Ho Sukun apa yang dia tak buat kat Pulau Pinang tu? Yang membangunkan Pulau Pinang bukannya Lim Guang Eng. Yang bangunkan Pulau Pinang adalah Ho Sukun. Yang pembangunan Pesak ni, Ho Sukun yang membangunkan Pulau Pinang. Sebab apa orang Cina Pulau Pinang, dia pilih DAP. Dia tahu. Dia kata MCA dan MCA tidak lagi memperjuangkan kepentingan orang Cina dengan tidak lagi memperjuangkan berkenaan dengan sosioekonomi untuk orang Cina. Pemimpin-pemimpin MCA semua ambil duit dan semua kaya-kaya dan semuanya millionaire. Sebab tu mereka tukar. Macam tu juga dengan India. Dia kata apa? Malayan Indian Congress is the Malayan Indian tragedy. Raya cakap semalam. Sedangkan MIC adalah parti yang membawa kemerdekaan untuk orang India. Yang dia kata apa? Dia kata pemimpin MIC ni kaya-kaya. Mereka ni orang kata apa? Tidak lagi memperdulikan berkenaan dengan kedudukan orang India. Mereka ambil rasuah menidakkan orang India. Bila kita pergi kepada orang Melayu, bila kita tanya kepada orang Melayu, sebab apa undi UMNO? UMNO adalah parti keramat orang Melayu. Yang tubuhkan UMNO adalah nenek moyang kita orang Melayu. Yang tubuhkan UMNO adalah Tunku Abdul Rahman lah. Benda tu kita pun tahu dah, tak payah cerita, kita pun tahu. Memang betul Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Hussein On, Mahathir semua buat elok. Mereka lah yang membangunkan negara dan sebagainya, dan mereka digelar sebagai bapa-bapa ni, bapa-bapa kenegaraan dan sebagainya. Semua orang tahu tentang benda tu, tetapi pemimpin hak law ni memperjuang tak hak dengan kepentingan orang Melayu. Macam tu juga ada dengan segelintir orang Melayu yang undi dekat DAP dengan PH. Bila kita bertanya kepada mereka, sebab apa undi PH, sebab apa undi DAP? Aku dendam. Aku nak balas dendam. Oh, sebab dendam tu ya dia undi PH dengan DAP. Dia bukan tahu pun PH dengan DAP tu memperjuang apa. Dia bukan tahu pun PKR dengan DAP tu memperjuang apa. Dia kata apa? Aku dendam. Aku tak kira. Aku dendam. Aku nak bagi juga. Dia tak tahu macam merbah orang Melayu kita. Itu jadi masalah dia. Betul tora-tora puak dia anggap benda macam tu sebab tu saya selalu pergi mana-mana pun saya tanya soalan pertama saya tanya. Apa yang orang Melayu nak dengan sistem politik negara kita ni? Saya pergi tahu, tuan-tuan tanyalah siapa pun hak pernah jemput lah. Sebab kita ni ahli biasa. Bukan nak jemput pergi peringkat nasional apa semua. Ada lah hak mana kampung ni semua lah. Tuan-tuan pergi tanyalah hak ada di sini pun ada hak pernah kita jumpa. Soalan pertama saya tanya kepada dia. Orang Melayu ni nak apa? Bagi tahu orang Melayu ni nak apa ni? Duk gila ni. Duk ni hidup orang tu, hidup orang ni, hidup orang tu. Orang Melayu nak apa sebenarnya? Kalau tak boleh nak jawab orang Melayu ni nak apa, dia tak tahulah dia nak pergi tang mana. Dia tak tahulah tuan-tuan sekarang ni duduk kat satu tempat yang tuan-tuan tak tahu nak pergi tang mana. Bila orang tanya, aku nak gerak ni, aku nak pergi ni, nak pergi mana ni? Orang Kedah tanya, nak pergi mana? Tak tahu lagi nak pergi mana. Tapi duduk standby nak pergi dah ni. Nak pergi mana? Bila nak naik flight, mestilah kena beli tiket tu, mesti letak. Naik dekat mana, turun dekat mana. Departure dekat mana, arrival dekat mana. Orang Melayu ni dia tak tahu dekat mana dia depart, dekat mana dia arrival, dekat mana dia tak tahu.
Dia tak tahu. Dia start kereta, duduk dalam kereta, dia buka aircon, dia tak tahu dia nak pergi mana. Asas tu dia tak tahu. Sebab tu kena tanya dulu. Orang Melayu ni nak apa? Dia nak apa? Dia nak bendera parti ke? Dia nak raup pasiak ke? Dia nak apa? Orang Melayu nak apa? Lepas dia dah bagi keputusan apa yang dia nak ni, orang Melaka kena dengar betul-betul ni. Sebab esok nak undi. Kalau orang Melaka tak dengar betul-betul, habis lingkup undi ni. Rosak orang Melayu ni sebenarnya dia undi pilih mana pun rosak undi dia. Sebab dia tidak ada matlamat sebab apa dia mengundi. Dia undi siapa pun rosak undi dia sebab dia tak tahu. Dia tak tahu sebab apa dia mengundi. Sebab apa dia pilih orang tu dia tak tahu. Orang tanya sebab apa orang pilih. Tak ada ni kita ikut member. Member kata UMNO ni kita untuk orang Melayu. Kita pun buh lah UMNO. Habis tu bersatu bukan untuk orang Melayu. Bersatu bukan untuk orang Melayu kah? Habis tu apa nama PAS bukan untuk orang Melayu. Tak tahu. Mereka duk kata member-member apa duk abang ni. Parti kita lama Tunku Abdul Rahman pun semua. Saya pun pakai songkok macam Tunku Abdul Rahman. Orang bersatu undi bersatu lah. Tanya. Tidak rosak orang belakang kena dengar betul-betul. Rosak undi tidak. Tak tahu ni. Tanya undi PH buat apa? Tak tahu. Saya pun pening kepala dah. Kan? Pening tak tahu nak buat apa dah. Kan? Undi pergi lah. Siapa-siapa pun nampak hak mana. Buh pergi. And ada setengah hak ambil kotak hak paling atas. Dia malas lah. Dia buat macam orang kata apa, pergi periksa, pergi lambung apa rubber apa. Dia panggil apa tuan? Aduhai, pemadam. Lambung pemadam. Ada orang jenis tu. Dia pergi pusat mengundi, dia tengok hak mana calon pertama. Pup, dia pangkah. Kan? Bila orang tanya dia sebab apa hang pangkah kawan tu? Aku malas ambil kira dah. Aku malas ambil kira dah, aku buh lah. Siapa-siapa aku nak buh pun. Nampak? Matlamat tak tahu. Seorang Melayu kena tanya diri dia, aku nak apa dengan politik negara kita? Kalau dia kata dia nak kepada kestabilan politik, dia nak kepada kesejahteraan dan juga kemakmuran, dia nak kepada prinsip integriti dan juga apa nama ni, tabir urus yang baik, dia nak kepada peluang ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Lepas tu baru dia tanya. Lepas tu baru dia tengok Barisan Nasional ni bolehkah menjamin apa semua benda yang aku nak ni. Nak jamin macam mana pemimpin rasuah semua? Adakah Barisan Nasional boleh membawa kepada kestabilan politik? Dia dalam parti dia pun dia bergaduh. Orang tu nak kuasa, orang ni nak kuasa. Kan? Apa kem orang tu, kem orang ni. Kan? Jadi boneka. Bolehkah dia bawa kepada kestabilan? Yang jatuhkan kerajaan kat Melaka, UMNO dengan UMNO. UMNO jatuhkan kerajaan UMNO, lepas tu UMNO menjaminkan kestabilan politik. Oh gila tuan-tuan kalau fikir balik. Gila kalau fikir balik. Bukan orang bersatu lompat. Orang UMNO lompat. UMNO jatuhkan UMNO, tapi UMNO janji nak kestabilan politik kat Melaka. Lepas tu pun kita pun percaya. Oh, kalau nak kestabilan politik kena sokong UMNO. Ya Allah Rabbi. Tak fikir ngah. Kerajaan Melaka sebelum ni kerajaan siapa? Bukan kerajaan UMNO ke kerajaan Melaka ni? Kerajaan UMNO kan? Apa kerajaan Barisan Nasional kan? Yang menjatuhkan kerajaan Melaka sebelum ni hingga jadi pilihan raya adalah Bersatu ke Pakatan Harapan. Habis tu mereka kata janji nak kestabilan politik. Oh percaya. Rakyat percaya, oh boleh kan, kita percaya hanya dengan UMNO sahajalah yang boleh mendapatkan kestabilan politik. Tu ya. Tapi tak fikir mentara tu boleh kena tipu, kena kencing dengan haram jadah pok-pok ni semua. Lepas tu dia nak apa lagi? Dia nak kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan. Pakatan Harapan, bolehkah bawa benda ni? Agenda ni? Apakah ideologi yang diterapkan oleh Pakatan Harapan? Apakah pemikiran mereka? Apakah kehendak parti Pakatan Harapan ni? Pakatan Harapan ni, dia nak takbir negara, bukan dia nak bawa kepada kebaikan kepada negara. Dia nak tukar sistem pentadbiran negara. Apa benda yang dia nak tukar ni? Yang melibatkan raja-raja Melayu, yang melibatkan orang Melayu, yang melibatkan agama. Semua isu-isu yang boleh membawa kepada perpecahan kaum. Adakah isu-isu yang melibatkan perpecahan kaum, isu rasis, isu chauvinis ini boleh membawa kepada kesejahteraan dengan kemakmuran? Habis tu dia pergi undi dia buat apa?
Nak kesejahteraan kemakmuran, lepas tu pi undi malapetaka. Orang abang-abang kat kita, dia ni gila babi ke apa? Dia ni gila babi ke apa? Nak kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan dan juga keharmonian, lepas tu pi undi kepada pembawa malapetaka. Sejarah ni 69. Puak mula siapa dia? Puak ni mula dulu. PRU 14 meninggal 2 orang. Puak ni mula dulu. Lepas tu apa? Kita nak kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan dan juga keharmonian, kita pergi undi kepada mereka. Mampu Sebab matlamat tu dia tak tahu. So dia tak fikirlah benda ni semua. Lepas tu yang seterusnya apa dia mah? Nak mewujudkan peluang ekonomi, nak mewujudkan peluang pekerjaan, nak memantapkan industri pelancongan. Ni, Adli ni, Ketua Menteri Melaka dulu pun curi pasiak juga. Raub ni mewakili Barisan Nasional pun curi pasiak juga. Dan kedua-dua orang ni semua ada sejarah dia. Masa UMNO takbir Negeri Melaka, dia wujud tak semua ni? Rakyat kena fikir ni lah, ada peluang ekonomi, peluang pekerjaan, apa semua ni lah yang rakyat nak ni. Memangkinkan, memantapkan industri pelancongan. Ada tak dia buat? Awak setahun ke Barisan Nasional dekat Melaka kan? Barisan Nasional ni baru tubuh saja. Barisan Nasional ni baru ditubuhkan ataupun lama dah kat Melaka. Kenapa baru tahun ni baru nak menjanjikan benda ni semua kepada rakyat? Pakatan Harapan, mereka membawa isu ni dulu masa PRU 14. Dia kata okey, orang Melaka kena menolak Barisan Nasional. Bagi kepada Pakatan Harapan. Bagi kepada DAP. Dia nak mewujudkan peluang ekonomi, memangkin industri pelancongan, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Dia buat tak? 2 kali 5 kali 2. Hak ni pun curi pasiak. Yang ni pun curi pasiak. Habis tu, nak pergi undi mereka apa? Mereka boleh bagi ke tak benda ni semua? Kalau mereka tak boleh bagi, siapa nak pergi rosakkan undi, nak pergi undi mereka? Nampak tak? Masalah orang Melayu adalah dia tak tahu apa yang dia nak. Bila dia tak tahu apa yang dia nak, maka dia pergi bagi undi ikut suka dia. Lepas tu rosaklah undi Melayu. Itulah yang menyebabkan rosak undi Melayu kerana orang Melayu tidak berfikir apa yang dia inginkan. Apa kehendak dia sebelum dia buang undi. Besok ni sebelum dia buang undi. Kalau dia tahu kehendak dia bolehlah cari. Ni macam nak memilih isteri jugalah tuan-tuan. Sebagai contohnya, bila orang tanya, sebagai contohnya kita ambil nama dekat sini, Aman Shell. Kita tanya kepada dia, bang, abang nak bini macam mana? Saya nak bini yang kulit putih, yang reti masak, lepas tu pipi merah, bumper lentik, spoiler, terangkat. Spoiler mesti up punya lah, spoiler GT Wing. Dia abang. Lepas tu kita pergi bawa dekat dia, negro hak tak reti masak, pungkok kecil, spoiler, londe. Dia mau tak? Dia tak mau lah sebab tidak menepati kehendak dia. Sebab itu yang pertama sekali dia kena tahu apa yang dia nak dulu. Dia nak macam mana? Okey, dia nak macam ni. Lepas bila dia tahu dia nak macam tu, lepas tu orang bawa dekat dia macam ni, baru dia boleh nilai. Ni tak boleh ni, aku tak mau lah. Ni bukan kena dengan diri aku. Inilah prinsip yang orang Melayu kena tukar pemikiran dia. Bukannya kepada branding parti. Bukannya macam beli sos. Bukan macam beli toyu. Dia nak hijab hablal. Sebab apa? Sebab nama hablal tu. Dia kena tahu dia menepati cita rasa dia ataupun tak. Inilah pentingnya untuk orang rakyat di Melaka ni nak buang undi ni, kena fikir. Kalau tak tuan-tuan, rakyat Malaysia sampai bila-bila pun kena bohong. Rakyat Malaysia kena bohong tu, nak wujudkan peluang ni. Tanya dia, Allah, puak ni duduk kat Melaka bukan setahun dua. Lepas duduk Melaka berpuluh tahun haram tak buat apa pun, tiba-tiba lah ni, nak janjikan tu, nak janjikan ni. Yang ni lah rakyat kena buat tuan. Okey tuan, ada apa yang soalan? Mana Tok Nordin kita? Diam ya Tok Nordin kita. Tok Nordin kita diam ya, siapa diam
Siapa ni? Duk bergaduh apa pula dah ni? Yang tak tahu, aku tahu je nak pergi mana. Aku Tuhan duk kata kat orang lain. Amarul Zaman ni cerita lah. Ada Tok Nordin ada. Tok Nordin dengar Tok Nordin bos sikit Tok Nordin. Dia tahu nak pergi mana tak apalah. Untunglah hang tahu nak pergi mana. Yang kita tanya ni orang tak tahu nak pergi mana. Kan? Orang main bagi kat dia beras telur dia ikut kan. Dia macam kena santau tuan-tuan. Letak beras telur tu dia macam kena santau ikut. Pergi mana? Buah UMNO. Padahal kena beras telur Habal silap habal kan. Ini orang Melaka nak yang bergetah, orang Melaka nak yang body solid and bumper solid and spoiler dia. Ya Datuk, boleh kan. Orang Melaka nak spoiler yang up. Lepas tu UMNO buat main kat dia Negro. Dia pilih kan Negro tu. Kita bagi Tok kita, mana Tok kita? Ramai orang nak lalai ni koyak Fik Sabar. Biar mereka lah, mereka nak koyak kan. Mampu Fik mereka, kita tak heran lah mereka. Kita cakap benda betul. Kan? Kita cakap benda betul. Bukan kita cakap benda bohong. Tok, saya dah add masuk dah Tok. Sembang lebih, inilah Melayu ada orang hantar kat saya, mengapa Abdul Rauf pemilik 120 cc minyak beria-ria mahu jadi seorang ni? Songkok sangat ni lu orang kata. Tengok tu. Sekejap. Okay. Awal ke ni? Saja. Okay. Ini dua shift hari ni. Ya. Hari ni last roll sebelum PRU Melayu Melaka. Ya. Okey, jadi hari ni poin kita ni nak peringat pengundi Melaka lah kot. Kalau kita boleh kita cakap sikit kan untuk mereka dengar kan. Siapa yang dengar tu tolonglah beritahu pengundi Melaka tu. Esok macam mana pun kena buat pemilihan. Ya. Kalau keluar tu undi kena pangkah salah satu. Kalau tidak tu undi tu rosak je lah. Jadi nak pilih antara tiga tu Syafiq bagi penangan banyaklah tadi. Ya. So, saya pun bagi tadi ada sembang dengan kawan saya tu yang profesor dekat Thailand tu. Profesor Muri Hunter tu. Saya tanya dia, siapa boleh benang kat Melaka ni. Dia kata dia pun pening, dia tahu macam-macam analisis yang dia terima daripada kawan-kawan dia kat Malaysia ni lah. Ya. Itulah yang kita pun tengok macam-macam analisa dalam Malaysia Kini, Malaysia Today, kan? FMT, semua ulasan macam-macam lah. Tengoklah sebelah mana yang dia pun sokong tu kan. Dia pun akan kuat belah tu lah. Tapi isu dia kata susah nak predict kali ni, dia kata. Ya, yang satu. Sebab tak tahu sentimen orang kat bawah macam mana. Jadi saya kata beginilah, kata orang keluar mengundi kena pilih salah satu parti untuk mentah dah sistem demokrasi. Syafiq pun tulis banyak dah pasal demokrasi tu, apa sistem demokrasi, apa makna demokrasi kan. Jadi suka tak suka kita kena pilih lah. Kalau tidak ni kena ala tentera lah kot, macam kat Thailand tu. Kalau kita tak mahu pergi mengundi kan. Jadi kemudian dia pun ya. Okey tu, mungkin kita nak buka minda ni hari ni, kita nak keluarkan rakyat daripada agenda perbodohan ni. Sebab banyak saya duk sembang dengan Datuk ni, macam mana kita nak upgrade pemikiran rakyat Malaysia ni. Mungkin yang pertama Datuk sebut tadi tentang demokrasi. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit amalan demokrasi yang diamalkan di luar negara secara bijak. Bagaimanakah mereka memilih pemimpin mereka dan apakah mereka buat ke atas pemimpin-pemimpin mereka yang korupsi dan sebagainya. Yang kedua, sebab ini adalah experience Datuk sebagai seorang pengarah JKR di merata di seluruh Malaysia, boleh kata seluruh Malaysia Datuk semua tidak, semua tempat sebagai pengarah kan. Jadi apakah yang menyebabkan
negara kita tidak maju? Apakah yang menyebabkan projek-projek ini tidak berjaya? Apakah yang menyebabkan dasar-dasar kerajaan, dasar Bumiputera, dasar ekonomi baru, segala dasar ni tak berjaya kerana diletakkan orang bodoh dekat situ, yang dia kerja dia adalah tahu nak buat duit saja. Mungkin benda ni di hari live ni Datuk kena cerita secara total lah kepada rakyat ni, supaya rakyat dia terbuka minda. Sebab apa pilihan yang mereka buat akan memberi kesan, bukan je kat diri mereka, semua lah, termasuk Datuk sendiri. Sebelum Datuk, skrin hari ni nampak clear yang ni, info baru ke apa? Oh, clear kah? Oh, buat lampu, adjust lampu sikit. Ada adjust lampu sikit. Ni ada kat bawah. Selalunya dah bilik ni kat bawah. Okey Syafiq, yalah, jadi saya nak lihat secara lebih rasional lah kan, maksudnya di sini kita bukan nak bias kepada mana parti politik, ya. Dalam sistem demokrasi, yang Syafiq tanya luar negara macam mana, sistem demokrasi luar negara tu depa ni memang very transparent, telus lah, ya. Maksudnya ya, so rakyat, tamanya rakyat dia memang berfikiran tinggi lah, berfikiran terbuka, ya, ada apa pelajaran kebanyakan macam tu, ya. Yang bila rakyat dah bijak, dapat menilai, jadi pemimpin lebih berhati-hati lah. Dan juga pemimpin mereka politik ni, mereka memang berkelaikan, dan yang pentingnya mencari integriti, ya. Jadi pada asasnya ada integriti. Kalau tak ada integriti, buat silap sikit saja tu, kurang sikit integriti, terus dibuang, terus letak jawatan, ya. Itu demokrasi negara maju, ya. Tak ada lagi boleh dalih, ya. Tapi kita di Malaysia ni, kita nak arah ke negara maju. Jadi demokrasi kita ni masih dalam perjalanan, ya. Walau bagaimanapun pilihan raya kita berjalan. Jadi saya nasihatlah, ya, apa penting untuk rakyat buka minda hari ini ialah dari segi tengok pilih parti dan juga calon yang berintegriti, ya. Bila dah ada integriti, baru kita pergi ke next one yang Syafiq sebut tadi, iaitu good governance, ya. Iaitu apa yang dia panggil apa, tadbir urus yang baik, ya. Itu perkara kedua, ya. Kalau tak ada integriti, memang tak boleh ada tadbir urus yang baik, ya. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan selalunya ni, orang politik ni bila dah pegang kuasa, dia hilang integriti. Bila hilang integriti, mulalah jadi satu tadbir urus yang buruk. Bila tadbir urus tu mulalah rasuah dan salah guna kuasa dan sebagainya. Itu ada kes curi pasiak lah, tak mau bayar tak mau bayar cukai royalty kepada negeri, ya. Lepas tu luluskan 1 juta untuk sebagai hadiah dan sebagainya, ya. Macam-macam lah. Ini semua isu integriti lah, ya. Ini memang salah. Jadi untuk di Melaka ni, kita lihatlah antara 3 parti ni, yang mana yang lebih baik lah. Nak kata perfect, saya ingat tak ada parti yang perfect lah. Sebab manusia kan, pertama kali kita di Malaysia ni, negara bukan maju ni, macam-macam lagi lah isu dia. Jadi antara 3 tu lah, yang parti kecil-kecil dan bebas tu, tak payah kita ulas lah, ya. Yang 3 parti ni, yang mana yang lebih berintegriti, yang mana lebih akan ke arah good governance. Saya lihat dari segi BN ni, dia orang mentah kat Jam Persekutuan nak nilai integriti pada masa kini. Syafiq, kita kena ingat lah, jangan cerita lama lu, UMNO dulu, ya, BN dulu, itu cerita lain lah. Banyak kali kita dah sebutkan ni kan, 60 tahun dulu memang ada era kebilangan UMNO dan BN, telah majukan negara ni dengan baik kan, melalui good governance dan good leader. Tapi isu kita petikan sekarang ni masa kini, ya, masa 10 tahun ni kan, apa yang berlaku dengan parti UMNO BN ni. Jadi rakyat nilai sendirilah, ya. Cerita-cerita ni semua Syafiq dah bagi banyak fakta, banyak dah lah. Cerita lagi lah. Di Melaka saja pun macam cerita yang kita dah dengar situ. Jadi yang saya dalam kerajaan dulu begitu jugalah. Kerajaan letakkan satu polisi yang elok, perancangan elok. Maksudnya macam manifesto lah kan sekarang ni kan. Manifesto memang canggih, nampak semua elok, ya. Siapa boleh tak itu. Tapi kalau pilih pemimpin dan parti tak berintegriti, maka songsanglah semua manifesto itu. Tak kira lah dia BN ke, PH ke, PN ke, PN pun sama begitu juga. Kalau kita tak ada integriti. Tapi saya bahasa satu yang baiklah bila Tan Sri Muhyiddin Yassin bahasa kan telah buat semua calon sign hari itu, aku janji hari itu kan.
aku janji tidak akan rasuah, berintegriti sebagainya. Itu adalah satu tindakan saya rasa ke arah untuk memastikan parti PN ni bila pegang kuasa di kerajaan akan hormati jati diri dan integriti ni lah, dan juga akan buat satu good governance lah. Ya, itu janji ya. Tapi kita lihat kalau mereka janji lepas ni buat lain, kita halau mereka pula kan. Kita undi, kita tolakkan mereka kan. Ya, jadi sekarang janji macam tu. Jadi PN taklah seburuk yang lain saya lihat di sini kan. Nah, begitu juga dengan PH. PH saya bincang dengan kawan saya pagi tadi ni sebab apa? PH ni kita tengok dia sanggup sign apa tu MOU dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Takkan tarik balik apa ni, takkan tarik sokongan kepada kerajaan BN Datuk Ismail Sabri ini ya. Jadi semalam kita tengok di parlimen semalam, ramai MP DAP raise isu pasal 1 juta tu lah yang Tun bangkitkan di parlimen. Tapi tidak dibenarkan bincang ya. Tapi kalau hampa DAP dalam Pakatan Harapan sign MOU, masa tu marah sangat. Tapi bila akhir sekali mengundi, sokong juga. Di manakah integriti MP apa ni Pakatan Harapan ni? Saya lihat di situ. Ya, masa dialog tu bukan main lagi, bergaduh dengan speaker nak raise isu. Tapi akhirnya bila mengundi, sokong. Ini apa jenis MP macam ni? Saya rasa ini satu yang pelik. Haruskah kita menyokong parti seperti ini? Jadi nampaknya di Melaka ni lihat sendirilah pengundi di Melaka antara 3 parti utama ini. Ya. Jadi kalau tanya saya lah, yang lebih baik antara 3 tu sudah pasti PN lah pada masa inilah, sebelum mereka memerintah kerajaan di Melaka. Ya, tambahan pula saya ingat kalau ketua menteri yang perempuan tu, saya ingat satu dipanggil paradigm shift lah untuk negeri Melaka. Kita lihat pemimpin ketua menteri ya ni Datuk Seri Mas ni kan, tengok macam mana dia memerintah nanti. Jadi di Melaka ni akan ada dua dugaan kalau rakyat Melaka pilih Perikatan Nasional. Ya, pertama nak lihat bagaimana seorang ketua menteri dari gender wanita memimpin. Yang keduanya dari segi satu parti yang telah aku janji, bukan aku janji benar lain, aku janji segi integriti. Tak nak sanggup dalam kuasa dan tidak berrasuah. Kita akan lihat. Ya, dan masa setahun kita boleh lihat lah sama ada benda ni cakap lain buat lain, kita akan lihat walaupun Perikatan Nasional. Ya, itu jadi saya rasa antara 3 boleh dinai sekarang lah. Okey, baik. Okey tu, saya tengok Datuk banyak sebut tentang integriti. Saya nak sedikit perbongkaran lah sebab kita tahu JKR ni dia terlibat kebanyakan kita boleh katakan peratusan yang besar dalam segala dasar dan juga pembangunan negara ni melibatkan JKR. Semuanya diluluskan di peringkat JKR. Tak kira lah dia nak bina apa pun, dia nak bina segala minit pun mesti JKR yang kena buat plan, JKR yang kena buat semua. Jadi saya nak tanya kepada Datuk lah, experience Datuk director kat dalam PKR from 19 something to 2000 Datuk kan? 2003. Ya. 2003 ya. Jadi apa nama ni, saya nak tanya tu, apakah yang menyebabkan kegagalan dasar ekonomi Melayu dan juga sebab di dalam dasar ekonomi Melayu tu antaranya subtopik yang paling famous di situ adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar yang diduduki oleh orang Melayu untuk memangkin kepada ekonomi orang Melayu. Itu di dalam dasar ekonomi orang kata apa Melayu. Dan juga bagaimanakah boleh berlakunya kegagalan di dalam dasar Bumi Putra ni, projek-projek Bumi Putra dan sebagainya. Adakah orang politik yang create projek-projek ini untuk kewangan mereka ataupun mereka diberi kebebasan ataupun JKR diberi kebebasan berdasarkan kepada kepakaran mereka untuk menilai projek-projek yang harus dibuat untuk ekonomi negeri ataupun setempat tu. Okey, isu dia naratif Bumi Putra dan juga luar bandar. Ya, ini selalu dimainkan khususnya UMNO Barisan Nasional lah. Ya, bila ada rancangan Malaysia, bila ada bajet
tiap-tiap tahun tu naratif ni akan dimainkan. Oh, kita perlu memberi banyak pertukaran kepada apa ni kaum Bumiputera sebab kita ni ketinggalan. Kita harus memaju kalau bandar kerana orang miskin, orang Melayu luar bandar. Ini naratif yang kita tengok tiap tahun. Sampai bila baru ni pun sama aja. Saya ada komen macam tu juga. Saya ada lama kerajaan. Memang dasar tu yang bagus. Masalah dia perlaksanaan, Syafiq. Bila dia laksana tu macam-macam dia kona. Okey? Dalam UMNO BN ni, akad-akad ni lah. Ya. Jadi sebab tu mereka semua berlumba nak jadi ketua cawangan, ketua bahagian. Sebab perk tu, kemudahan bila dia berkala parti tu, pemimpin dalam parti BN ni akan beri kepada mereka prioriti. Kita dalam kerajaan pernah diarahkan bagi kepada grup ni sebagainya yang mereka ni ada jawatan dalam parti. Ya. Jadi benda ni yang selalu berlaku yang menjadikan projek kerajaan sebenarnya gagal. Ya. Atau tak begitu maju. Jadi memang selalu macam tu lah, macam bajet kita tengok Nasional Malaysia ke-12 baru ni, ya? Dan juga bajet 2022, ya, banyak peruntukan Bumiputera untuk Lok Bandang. Tapi bila dia laksana esok, itulah dia punya kita panggil gold mine dia dah. Apa tu makna lomo emas dia. Situ dia boleh manipulate. Okey, jadi bila masa pelaksanaan tu dia mulalah pilih projek yang mana beri keuntungan kepada dia. Mungkin ada koroni dia boleh buat laksana projek itu. Okey. Itu yang menjadi masalah tu. Jadi kalau kita telus yang betul-betul kita tengok satu rancangan yang baik, ini akan go back kepada integrity dan good governance lah. Ya, kalau good governance, kita biarkan pakar-pakar profesional dalam jabatan kerajaan menentukan arah pelaksanaan dia. Kita jangan kacau pelaksanaan dia. Tapi tak boleh dia pun menentukan, mesti buat sini tempat aku. Bila dia ada kuasa lebih lagi tu, dia kata projek ni mesti mai tempat aku. Aku wakil rakyat di sini. Jadi prioriti kita tu kita ada majukan seluruh negara. Jadi akan tergendala lah. Sebab tu bila tengok dalam parlimen baru ini semua duk gaduh pasal apa kawasan saya tak ada peruntukan. Pasal apa kawasan tak ada peruntukan? Kalau kita based on need basis dari segi ekonomi dan kesusahan rakyat, banyak tempat kita perlu maju dan beri untukkan. Ya, jadi bila dah tak ada integrity, tak ada good governance, ini akan gagalkan semua program-program semua program yang kita cadangkan. Itu yang telah berlaku ke Malaysia dah lama dah. Dulu tak teruk sangat zaman dulu, tapi saya ingat 10 tahun kebelakangan ni mereka memang terjadi. Itu menyebabkan kegagalan negara Malaysia kita untuk lebih maju. Okey Tok, selain daripada experience Datuk sebagai pengarah JKR, Datuk juga pernah terlibat dalam sebagai penasihat kepada Menteri Besar Kedah yang lama. Malah kita nak sebut dia punya nama dia lah. Okey, so Datuk, kita bukan nak tanya experience Datuk pasal menasihati beliau, tapi kita nak dalam kerja-kerja politik. Tetapi saya nak tanya Datuk daripada segi, mungkin benda ni kita membahaskan tadi, nak buka pemikiran rakyat, nak bagi tahu sebenarnya aliran wang tunai negeri dengan negara ni mai daripada mana. So mungkin Datuk boleh terangkan secara orang kata apa, mudah rakyat untuk memahami, layman ni dia faham bahawa sebab lah ni banyak rakyat duk fikir ni, duk abang kata tak ada duit ni, duit negara ni sebenarnya masa zaman Najib yang duk menabung duit. So rakyat duk fikir seolah-olah macam Najib ni dia boleh pergi menega tau, dia pergi menega orang pisang, untung masuk dalam wang negara. So mungkin Datuk sendiri pernah terlibat dalam bajet dan sebagainya, panel bajet dan juga penasihat kepada MB. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit aliran tunai wang negara ni, kita nak buka pemikiran rakyat sebenarnya mai daripada mana dan sepatutnya seharusnya macam mana dia dibelanjakan. Macam semalam Tun Mahathir ada sebut kat dalam Dewan Rakyat yang mengatakan segala aliran wang tunai negara haruslah dibentangkan. Mungkin Datuk boleh jelaskan sikit berkenaan dengan benda tu. Ya, saya pasti semua orang dah tahu kerajaan dapat duit daripada mana, ya. Nombor satu daripada cukai, ya.
cukai bermacam-macam jenis cukai yang kalian kutip. Selain pada cukai pendapatan, cukai barangan, import, excise, duty, kita beli barang semua tu semua yang ambil luar negara semua kena cukai. Ya, dalam negara pun dia kena cukai juga. Adalah macam-macam jenis cukai, macam GST dan sebagainya. Ya. Jadi maksudnya kalau kita pun berpendapatan rendah, misalnya gaji kita tak banyak, okey. Jadi kita pun baik cukai juga di segi secara tak langsung. Misalnya kita beli barang. Ya, barang tu dia kena cukai dah. Jadi jangan ingat kata aku ni kalau kadar gaji sikit lah, tak masuk kategori baik cukai kepada income tax. Tapi tak, kita baik cukai cara tak langsung, cara lain. Ya, jadi bila kerajaan kutip semua cukai ni dan juga kerajaan ambil daripada hasil bumi lah. Macam kita Malaysia ni macam Petronas tu, korek minyak tu, itu hasil bumi, itu bukan milik siapa kan, itu milik negara kan. Itu kerajaan jualkan minyak tu, itu dapat duit pada keuntungan itulah, royalty sebagainya. Itulah sumber-sumber keuangan negara. Ya, di Malaysia kita ni banyak sumbangan cukai ni dikutip oleh kerajaan persekutuan. Ya. Lain pada di Amerika dan United Kingdom. Sana dia orang taxation daripada cukai dia orang ni ada banyak peringkat. Peringkat persekutuan pun ada cukai, peringkat negeri boleh kutip cukai, peringkat daerah boleh kutip cukai. Jadi bila negeri kutip cukai cara itu dia belanja untuk negeri dia lah. Ya, kita Malaysia tak. Income tax semua cukai diselaraskan di peringkat persekutuan. Jadi negeri-negeri kalau dia nak majukan negeri dia terpaksa minta peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Ya. Sebab kerajaan ni tak ada duit, kecuali kerajaan negeri boleh kutip hanya cukai pintu, untuk majlis tu bolehlah cukai tanah. Ya. Itulah pendapatan khusus untuk kerajaan negeri. Yang lain kebanyakan semua federal. Jadi kalau kerajaan persekutuan tak bagi peruntukan, macam mana kita nak maju negeri kita? Ya, sebab tu yang semua MP semua pakai berebut tu, duduk bertengkar parlimen tu pasal tempat aku tak hantar. Jadi tak ada pertukaran, ya. Kawasan aku tu mundur, Sabah Sarawak kata dia mundur. Ya, tapi kita kena lihat kalau kerajaan betul memang ada good governance dan pemimpin berintegriti, kita akan lagi sama dan juga akan majukan tempat yang kita rasa lebih penting untuk rakyat lah. Ya, kalau tidak diganggu gugat oleh orang politik. Ya, itu basis dia lah. Macam Kedah kita ni, kita banyak kali kita nak perlu buat. Ya, Alok Sak cukup lah, banjir lah, pasal jalan raya lah semua. Ini semua masuk dalam manifesto. Semua parti akan buat manifesto sama. Nak beri kemudahan infrastruktur untuk kawasan masing-masing. Di Melaka pun sama juga. Ya, jadi macam-macam kita perlu peruntukan untuk buat. Tapi bila dalam manifesto semua ada. Bila dapat kuasa, adakah kita menepati apa janji kita dalam manifesto? Adakah janji dicepati saja apa yang kita cakap sebelum tu, Syafiq? Ya, itu saya kata penting itu calon dapati yang berintegriti dan good governance. Okay. Jadi di sini jelas lah rakyat tahu bahawa duit tu semua adalah duit rakyat. Yang mereka belanjakan ni sebab tu saya kata di peringkat awal ada yang kata kat siap bodoh. Saya kata kalau kita macam kita manusia biasalah. Kita ni manusia, ada jasad, ada badan, ada roh. Kan? Makanya manusia dia ada akaun simpanannya. Dia ada harta di bawah nama dia. Bin nama sekian, bin sekian, nama sekian, bin sekian. Harta dia sendirilah. Dia bolehlah belanja ikut suka dia. Tapi kerajaan dia bukannya manusia, dia tidak berjasad dan dia tidak apa, dia adalah floating. Dan dia adalah satu kerajaan yang sesiapa saja boleh duduk di situ. Dan segala harta kerajaan, segala duit kerajaan ni mewakili siapa? Ada orang kata tadi mewakili kerajaan. Dia adalah mewakili rakyat. Duit tu datang dari rakyat. Rakyat bayar cukai, rakyat semua segala ni. Itu adalah duit rakyat. Sebab kerajaan dia tidak ada bin ni kerajaan ni dia bin dia. Dia bukan manusia. Siapa je boleh duduk di situ dan dia duduk di situ adalah untuk dia manage. Untuk dia manage dan untuk dia yang selalu kita dengar ayat kat dalam Dewan Rakyat ataupun manifesto ni adalah takbir urus. Untuk dia mentadbir urus ataupun mentadbir dan menguruskan segala duit rakyat ni untuk diagihkan secara sama untuk keharmonian dan juga kesejahteraan rakyat. Okey Tok, bila kita pergi kat part tu saya nak tanyalah Datuk, ni adalah soalan yang agak hot sikitlah. Datuk ni belajar sampai PhD. Pergi belajar di London berapa belas tahun, balik mai lah. Mungkin Datuk ada dengar tadi kan. So bila Datuk menjadi pengarah waktu tu digelar sebagai TN20 lah sebab waktu tu pengarah.
Sekarang ni dah bersara dia 50%, dia 40 lah. Dia bersara dia 40 sebab dia 50% dia bayar wang persaraan. Ya. Okey, saya nak tanya Datuk. B40. Sebagai contoh B40 lah lah ni lah. Ya tu je lah. B40 lah ni lah. Jatuh B40 lah ni. B40 ada lah. Okey tu. Okey. Sekarang ni saya nak tanya Datuk. Macam Raub Hasiak lah. Baru ni Lokman Adam ada buat live. Dia kata, Raub ni memang orang yang dia bermula dengan dia ni servis aircon. Dia servis aircon saja memang betul. Dia mula dia servis aircon. Tapi lepas tu masa dia jadi MP dia buka sistem minyak one by one. Sekarang ni dia ada 120 biji sistem minyak. Saya ada tanya kepada rakan lah berapa modal untuk buka sistem minyak ni. Dia habaq bergantung kepada premium tanah ke apa benda dia sebut, saya tak pastilah. Dia kata tapi kalau kata tempat-tempat biasa ni around 300,000 lah, tapi kalau tempat-tempat yang agak harga tanah dia mahal tu, dia punya harga kos untuk buka tu dia mahal lah. Jadi kalau kita ambil 300,000 untuk dia buka sistem minyak, so dia kena ada simpanan around 36 juta. So Tok, macam mana Datuk yang belajar PhD luar negara jadi pengarah tak boleh ada 36 juta tu? Mungkin Tok boleh cerita sikit. Iyalah, bila kita makan gaji tu dan juga kita tak sapu kot luang tu, itulah pendapatan kita, Syafiq. Saya dalam kerajaan saya makan gaji, itulah pendapatan saya. Semua orang tahu banyak nak gaji saya kan. Okey, itu kekayaan kita ada. Lain pada tu kita buat saving sikit sekat tu lah buat duit, tapi nak berjuta-juta yang kita ada cash tu nak main kat mana? Kecuali kerajaan bagi lepas saya bersara bagi 100 juta ringgit pada saya senang lah. Tapi masa saya bersara tu kerajaan tak bagi saya 100 juta ringgit. Bagi saguti saya sikit saja, tak banyak macam tu, walaupun saya pun berkorban banyak untuk majukan negeri, beberapa negeri yang tempat saya kerja kan. Saya pun berkorban pergi luar negara mengaji sebagainya. Tapi itulah rezeki saya kan. Jadi kalau bajet lebih banyak tu macam mana dia dapat duit? Saya ingat melalui politik. Bila politik tu mereka boleh pusing-pusing lah macam mana pun, khususnya bila ada berkuasa kan. Jadi nak bagi projek tu kepada seseorang tu ke, bagi prioriti kepada dia. Kita ni macam sekarang ni, saya dah bersara, kawan-kawan saya semua yang buat bisnes cara biasa lah, mereka profesional, konsultan dan sebagainya, dan kontraktor yang wibawa. Tapi mereka tidak ada line politik. Jadi terpaksa tender lah. Jadi bila tender tu beramai yang melawan. Selalunya yang diberi walaupun tender, dia boleh bagi pada koloni dia juga. Diputar belit kan untuk beri seseorang itu. Ini berlaku, Syafiq. Ini panggil fitnah, Syafiq. Bagi direct itu memang boleh salah guna kuasa. Pada koloni kita. Tapi kalau kita tender pun boleh juga diputar belit. Saya masa saya kerja tu ada satu kes di Negeri Kedah. Ini boleh buka rekod di Negeri Kedah ni. Ada satu tender bekalan air di Negeri Kedah. Okey, projek itu adalah pinjaman daripada Manila. Dia panggil ADB, Asian Development Bank. Okey Syafiq, ini sebagai contoh kan. Okey, kita terdapat penilaian cara teknikal, kemudian kita cadangkan professionally untuk siapa yang patut dapat. Tetapi oleh ada satu manipulasi diberi kepada kontraktor lain yang harga lebih tinggi. Jadi oleh sebab wang tu bukan wang kerajaan Malaysia, pinjaman daripada Asian Development Bank, pihak pembiayaan ADB, Asian Development Bank, tarik balik pinjaman tu. Okey, itu yang panggil integriti. Itu sistem tender tu. Itu pun manipulate. Jadi mereka percaya kepada jabatan teknikal yang profesional buat penilaian untuk bagi siapa yang layak. Tapi mereka overrule, beri kepada orang lain. Ini berlaku. Ini berlaku masa pentadbiran saya. Jadi contoh banyak lagi lah. Tapi siapa yang ada dalam kumpulan tentu tu, mereka akan buat duit senang lah, kaya lah. Saya ingat ramai pemimpin UMNO pun, ketua-ketua bahagian pun, semua hidup mewah, senang kan. Projek dapat secara direct, dengan harga yang baik. Tapi kerja tu bukan mereka buat, orang lain yang buat, dia ambil komisen saja. Ini memang berlaku lah. Kalau nak tahu detail tak apa, kita pergi JKR buka file je lah kan. Syafiq, bukan kita boleh cerita detail kan. Itu dia saya selalu beritahu yang berlaku lah. Jadi dia. Okay, ni hot lagi question sebab Datuk kan minat dengan hard talk kan. Okay. Datuk apa nama tu nak tanya. Haji Dewan Undangan Negeri dengan pengarah JKR yang mana banyak lagi. Yang kerajaan peruntukkan lah, bukan yang duit tepi mereka ni. Kalau ikutkan Dewan Undangan Negeri ni
berapa dia punya pendapatan dia, pengarah negeri berapa pendapatan dia tu? Ya, ialah ikut grade jawatan lah kan. Macam pengarah JR Kedah ni, grade dia rendah saja. Dia pergi grade 54. Ya, saya pun dah lupa lah berapa gaji dengan Elang dulu. Lebih lah pada 10,000. Kan, tapi ukir rakyat saya tak tahu lah dia dapat berapa lah ni. Mungkin dia dapat double kot. Kan, wakil rakyat kan. Sebab tu semua berebut nak jadi orang politik. Ya, jadi wakil rakyat gaji lebih pada pengarah negeri lagi. Ya, macam di Kedah ni. Ya. Datuk, sekiranya gaji Datuk 10,000 dulu, ada apa 10,000 lah kalau Datuk bagi tahu pengarah ni 10,000, wakil rakyat ni lebih sikit 2 kali ada lah, Dewan Undangan Negeri ni 20,000. So kalau Raub Pasiak ni ada simpanan 36 juta, Min Datuk sekarang ni mungkin ada 11 juta, 12 juta lah tu. Simpan. Ya, itu bukan salah simpan Syafiq. Maksudnya daripada buat duit lah. Saya pun tak tahulah Tuhan beri rezeki begitu murah kepada dia. Kepada saya Tuhan beri rezeki dekat itu saja. Macam nak buat macam mana kan? Ya, tu rezekinya untuk orang pemimpin politik UMNO ni memang masuk semua dapat direct projek. Kami yang berusaha sekarang ni masuk tender pun tak dapat. Ya. Banyak kawan-kawan saya mengeluh di Kuala Lumpur yang mengaji sama saya di London, Amerika, kata apa nak jadi dengan kami ni. Dia kata kami nak buat kerja tapi tak dapat. Dia kata Datuk tolonglah kami melalui politik. Kata saya tak buat kerja tu, kata dulu tinggal selama-lamanya, saya kata kan. Jadi semua orang tahu Syafiq. Semua Syafiq senang Syafiq. Bila kerajaan anugerah tanah dan sebagainya, saya tak mahu negeri lain lah. Saya kerja sebagai pengarah di negeri Sembilan dan juga di negeri Kedah sebagai pengarah kan. Sebagai jurutera daerah banyak tempat di Pekan Pahang pun saya pernah kerja tempat Najib tu. Di Kuantan, di Perak, tempat saya kerja kan. Tapi tak tahulah macam mana rezeki mereka berlimpah-limpah, bukan rezeki, duit berlimpah-limpah. Syafiq hingga boleh buka kedai minyak ke, boleh pergi holiday macam cerita dulu, pergi masa sebelum PKP lah, pergi London bawa satu family naik ke terbang pergi London naik first class, yang seorang tu satu kepala harga 30,000, pergi balik ke London kan 30,000 ringgit first class. Kalau 5 orang anak beranak dah berapa Syafiq? Dalam masa 2 minggu semua hilang duit tu. Maksudnya duit memang berbilion-bilion lah kot. Kalau tidak kan sanggup belanja macam tu kan. Kita nak belanja sikit pun fikir banyak kali kan. Nilai wang tu kan. Tak tahu Syafiq. Macam mana ada main duit bergolek-golek. Okey tu, masa saya duduk dalam BDRM dulu sempatlah bergaul-gaul dengan pejawatan ni. Sempat ada lah juga pernah buat pejawatan ni. So kita tahulah mengikut kepada grade pejawatan SPA. Kalau nak jadi pengarah ni, selalunya kena ada 2 ijazah ataupun dia kena ada master ataupun dia kena ada PhD. Kalau dalam tentera, dia nak jadi pangkat apa, kapten ke apa kot, dia lebih kurang sama jugalah. And so IGP pun ada 2 degree, ada 1 master ataupun ada PhD. And so semua orang tahu. So mereka ini dibayar pendapatan mereka ni puluh-puluh ribu ni atas dasar mereka ni nak orang kata apa, mereka ni ada ilmu yang tinggi lah kan, sebab mereka ni boleh mencerna untuk orang kata apa pembangunan negara kan. Sebab nak buat PhD ni bukan sekejap tu daripada contoh kita ambil daripada dia habis HPL lah, umur dia 18 tahun. Kalau zaman dulu belum ada matrik, dia terus buat ijazah 5 tahun kan, 3 tahun hingga 5 tahun lah kan. Kita ambil maksimal 5 tahun. Dia habis ijazah tu dia buat master pun 5 tahun juga kan tu kan. 5 tahun kan 3 tahun master. 2-3 tahun. 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Okey, 2-3 tahun. Okay. Kita ambil 3 tahun. So dah ada dekat situ 8 tahun. PhD berapa tahun tu? 4-5 tahun lah. Kurang 4 tahun lah. 5 tahun lah. Okey, kita ambil 5 tahun lah. Ada di situ 13 tahun. 13 tahun dia belajar. Kan baru dia boleh dapat pendapatan macam tu lah. Tapi yang peliknya depa ni macam geng UMNO ni dia ambil lesen ekon saja tu, ambil lesen ekon jadi wakil rakyat. Dan juga kalau adalah pengarah-pengarah yang senang sikit pun dia serve dengan kerajaan. Dan masa Datuk habis belajar tu, Datuk kena serve dengan kerajaan, tak silap saya kontrak Datuk kan berapa tahun Ya, 21 tahun. Okey, 21 tahun. So dekat situ 13 plus dengan 21. So seumur hidup Datuk ni, Datuk belajar untuk kerajaan dan selepas habis belajar, Datuk kena serve untuk kerajaan.
So kerajaan Ya. bayar dekat Datuk ni, rakyat bayar kat Datuk untuk mencernakan idea untuk membangunkan negara dan sebagainya. So itulah orang kata apa, simpanan yang Datuk ada, itulah orang kata apa, kewangan yang Datuk ada. Tapi yang kita herannya puak-puak ni Datuk, haram tak ada apa pun. Haram tak ada apa pun. Keluar apa pun tak ada kan. Nak membangunkan negara pun tak ada. Cakap saja. Habis buat dia turun kat Melaka tu. Untuk dasar ekonomi Melayu, pembangunan luar bandar, parti keramat orang Melayu, rakyat pilih mereka tiba-tiba boleh ada dalam akaun berpuluh-puluh juta. Nampak tak pemikiran rakyat Malaysia ni tu, sedangkan mereka ni tidak ada apa-apa pun. Tetapi mereka boleh, rumah dia tu, tengok rumah dia macam mana tu, rumah macam tanah tu, rumah dia memang tak kena banjir lah, rumah Datuk kena banjir lagi, rumah dia tak kena. Rumah dia tak kena banjir tu. Rumah dia macam hotel, macam villa hotel macam tu, bentuk bentuk U kan. Lepas tu depan tu ada swimming pool. Ada pula member hak bubuk kat situ. Berapa ekor naga yang duduk di sini. Swimming pool besar tu. Bukan kata manusia boleh mandi, naga pun boleh selam dalam swimming pool tu. Nampak tak Datuk macam mana mereka main duit rakyat. Saya rasa Datuk betul macam mana mereka berbelanja dengan duit rakyat. Macam mana mereka merosakkan dasar Bumi Putra, macam mana mereka merosakkan hak keistimewaan orang Melayu, hak-hak orang Melayu, dan akhirnya walaupun orang Melayu yang berpendidikan tinggi, mereka tidak boleh lebih, sebab ada mereka-mereka yang mengambil hak-hak orang Melayu yang lain. So tu, apakah nasihat Datuk kepada pengundi-pengundi di Melaka ini, khususnya orang Melayu, dan apakah perbezaan di Malaysia ini di antara pemikiran orang Melayu dengan bukan Melayu tu? Yalah, saya sebutkan tadi, dalam sistem demokrasi, kita ada pilihan raya, kita kena pilih salah satu parti, kan? Pilih calon untuk jadi wakil rakyat, ya. Jadi kita kena pilih antara yang terbaik lah, itu je lah, ya. Jadi penilaian pengundi itu tengoklah isu Syafiq pernah sebut, saya pun sebut, tengok apa mana yang lebih ada berintegriti, yang mana kita rasa parti bila menang boleh buat satu jadi kerajaan yang bagi good governance tu, kerajaan apa sebagainya, kita ambil urus yang baik itu. Kita nak macam tu lah, ya. Jadi kalau mereka tidak ada integriti, maksudnya mengkayakan diri sendiri, dan bila tak ada good governance, bila buat pelaksanaan projek untuk rakyat semua tu diselewengkan, ada hasrat lain dengan harga yang tinggi dan sebagainya. Jadi rakyat patut tolaklah calon pemimpin dan juga parti seperti ini, ya. Jadi kita lama dah merdeka lah, kita dah tengok lah. BN dah 60 tahun dah kan. Ada masa yang bagus, masa yang tak bagus. Pakatan Harapan sama juga macam PKR lah. Dan juga sekarang ni PM Pakatan Nasional yang baru ni, sebenarnya yang baru bersatu aja, yang PAS ni tak baru, dia dah lama dah merintah kan. Jadi rakyat pilih dua konsep, fikir tepuk dada tanya selera. Antara tiga tu yang mana saya patut pangkah besok untuk orang Melaka lah. Yang mana yang lebih baik, ya, kita nilai sendiri. BN kita dah rekod 10 tahun yang lalu lah, tengok dulu lah. Yang dulu tu memang banyak kemajuan kita buat zaman dulu kan, zaman Tunku Abdul Tun Razak semua kita tak nafikan. Even zaman Tun Mahathir, kita jangan nafi, benda tu memang dibuat secara elok. Tapi apa berlaku baru-baru ni, sampai duit berbilion-bilion, boleh buat filem di Hollywood, Syafiq. Seakan orang Melayu buat filem di Hollywood, Syafiq. Akademia tu tak heran lah, 160 buah aja lah. Filem di Hollywood boleh beli ni hartanah di dua hotel dan sebagainya di kota London, kota New York, Los Angeles. Pergi cek lah, benda ni bukan kita fitnah. Rekod ada daripada DOJ Amerika Syarikat, Department of Justice kan. Semua dah keluar semua tu. Beverly Hill beli rumah Beverly Hill tu. Ya, Beverly Hill. Saya pernah tinggal di Los Angeles itu 2 tahun. Saya buat master dulu. Saya tahu lah, saya duduk pergi Hollywood, saya duduk selalu situ Hollywood, lepas tu Beverly Hill, kaca-kaca semua saya pernah tengok diri saya sendiri. Berapa hebatnya Amerika Syarikat ni kan. Ya, tambah saya duduk di Los Angeles dulu. Saya tahu lah kan. Bukan cerita orang, saya sendiri yang tengok kan. Kota London saya sendiri duduk sana. Saya tahu tempat mana yang bagus milik siapa. Semua orang cerita kan.
Jadi mengundi Melaka mungkin tak pernah kelab Malaysia kot, tak apalah, tapi kau percaya pada apa yang kita cakap, Syafiq. Pilihlah yang tepat, pilih yang paling terbaik. Antara yang terburuk, orang kata semua orang kata semua sama, ya tak apalah, ke semua sama pun pilih yang terbaik, yang baik antara yang terburuk, yang buruk-buruk, yang mana terbaik kan. Pilihlah. Percayalah, saya rasa macam Teri Muhyiddin pun dah bangkitkan isu integriti dan sebagainya. Jadi tanya sendirilah. Ya, kerajaan persekutuan hari ini pun kita tengok bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita tengok macam-macam kes itu ya. Ya, kes mahkamah apa yang berlaku baru ni kan. Sampai AG pun tidak buat appeal kes. Dulu ada kes masa Tun jadi Perdana Menteri kali kedua kan. Semua isu dibawa ke mahkamah. Bila ditukar kerajaan, dia pun ambil alih balik. Nampaknya dia tune tu sudah lain lah. Kita tak salahkan mahkamah. Tapi ada satu yang kita rasa doubtful lah kan, dari segi integriti kan, Syafiq kan, dan juga good governance kan. Ya, betul. Apa nama nak celah sikit tu. Mereka pergi luar negara, mereka beli rumah dekat Beverly Hills. Mereka buat filem dekat Hollywood. Mereka beli hotel dekat London, dekat apa, Zahid Hamidi beli dekat Indonesia, dia bagi kat anak dia beli dekat Bali. Lepas tu mereka beli macam-macam lah, gunakan duit rakyat tu. Gunakan duit rakyat. Bila mereka balik balik Malaysia, senang kan. Orang Malaysia ni senang kan. Mereka cuma perlu masuk dalam bajet ataupun mereka masuk dalam rancangan Malaysia yang keberapa pun menggunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Memangkin ekonomi yang mapan. Ayat memangkin, mapan. Ayat apa lagi yang mereka selalu gunakan tu kan. Pemangkin kepada negara maju, ekonomi yang mapan, urus yang baik, apa namanya, membudayakan itu, membudayakan. Ayat kena power tu. Balik Malaysia ayat kena power. Luar negara tak apa, rakyat Malaysia tak tahu. Balik mai mesti mapan tu. Bukan dekat luar negara. Lah ni pilihan raya Melaka pun tengok ada juga calon daripada UMNO BN cakap pasal integriti lah semualah. Jadi kita pun tergelak juga lah kan. Apa yang berlaku memang cerita pasal integriti. Pilihlah orang parti yang berintegriti. Kami parti berintegriti, kami pemimpin yang berintegriti. Sudahlah kan. Cakap macam tu bukan Melaka akan bongok sangat kot. Pun tak tahu nilai sendiri. Zaman internet, zaman handphone saja boleh lihat kan. Tengok belah kampung pun semua ada Astro sekarang ni. Tengok ceri lah. Jadi duk dengar dia pun duk kempen buat apa. Sebab tu saya kata alah baru ni kita tak kempen pun rakyat duk rumah pun boleh tahu. Saya duk rumah pun saya tak keluar mana pun, saya go through internet semua daripada TV semua. So kita boleh tengok segalanya. Boleh communicate dengan kawan kita. Bukan dekat Malaysia, satu dunia Syafiq. Ini boleh sembang macam ni lah ni Syafiq bukan belajar mahal pun kan. Yang pasal industri tu tak apa lagi tu. Ada seorang masuk kan, apa nama dia nak apa, revolusi industri 4.0 kan, apa 5G capaian internet. Bila moderator tanya kepada dia apa maksud revolusi industri 4.0 tu, dia pun tak tahu kan. Tanya kata 5G, apa perbezaan dia antara 4G dengan 5G, tak tahu. Tu dia kata tu, nak jadi orang Barisan Nasional dengan PH ni, nak cakap kena ni tadi. Dia cakap ni kena level baru tinggi. Data analytic, we provide the data analytic 5G connection, revolution industry 4.0. Tapi bila kita bertanya, mereka tak tahu apa pun. Itu yang paling penting. Mendatang apa pun tak tahu. Ya. Mendatang apa pun tak tahu. Ada macam jadi, ni. ada sehari Dira tu. Dira hari ni. Apa dia cakap? Dia kata sekiranya Perikatan Nasional, sekiranya Barisan Nasional menang di Melaka, mereka akan menggubal akta lompat parti. Kalau orang yang cerdik, apa dia akan fikir? Ni mangkuk Yun, Dewan Undangan Negeri, mana boleh ubah akta, mana boleh ubah statement, mana boleh ubah perlembagaan. Sampai dia sendiri pun tidak tahu apa fungsi dia jadi wakil untuk tanding di Melaka. Dia tak tahu. Aku masuk dalam Dewan Undangan Negeri ni, adakah aku boleh meminda perlembagaan? Dewan Undangan Negeri tak boleh pindah perlembagaan pun. Apa yang dibincangkan di dalam Dewan Undangan Negeri dan apa kuasa Dewan Undangan Negeri, dia tak tahu. Lepas tu rakyat Melaka kalau pergi bangkah jugalah kerana nak hantar lompat parti. Saya kata bodoh ke semua. Sebab apa?
Akta Lompat Parti adalah dia mengikut kepada isu perlembagaan. Dia mesti lepas Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bukan tugas wakil-wakil Melaka. Dun Melaka. Ya, Okey tu. ya, ya. Yalah, itu kita lihat tu. Apa macam ni pun kalau rakyat tak boleh lihat juga, khususnya orang Melaka lah kan, nak undi besok tu. Tengoklah. Saya ada gitu contoh segi apa integriti dan good governance. Kita dengar apa tu masa Datuk Nik Aziz jadi Menteri Besar apa Kelantan dulu ya. Ya. Seorang pemimpin yang berintegriti yang seorang ulama yang berintegriti, dia maintain good governance di Kelantan. Tidak ngapalah negeri dia tak begitu bangun dari segi fizikal, sebab negeri Kelantan tak ada apa pendapatan. Saya sebut dari segi taxation tadi kan, pencukaian tadi tu, kalau federal tak bantu dia maju macam mana kan. Ayak pun, ayak karat ni kat Kelantan semua orang tahu, ayak tu tebuk yang tanah semua ayak besi keluar semua tu, ayak karat semua kan. Kalau kerajaan tak tolong tak majulah. Tapi rakyat Kelantan masih sokong pemimpin Nik Aziz sebab seorang pemimpin yang berintegriti. Ya. So bila berintegriti dan pemimpin melaksanakan good governance, iaitu tabik urus yang baik, rakyat akan bersyukur, akan berkat hidup kita situ Syafiq. Tak payah kaya raya aku tak berkat, kita buat-buat kan. Itu cara dia. Tapi kalau kerajaan federal bantu Kelantan, dia boleh maju. Kita macam Kedah ni. Apa Datuk Seri Ismail Sabri bagi kita macam ke-12 lungguk bang 20 bilion ni apa kat ni Kedah ni. Majulah Kedah. Al-Ustaz ni banjir dalam masa 2 tahun semua hilang habis. Rumah saya pun ayak tak naik dah Hafiq. Sebab di segi pelaksanaan ni, dari segi teknikal Syafiq, dia tak susah. Pemimpin tak payah pandai, tak payah engineer tinggi pun tak apa. Tapi kita nakkan dia ada integriti dan dia practice good governance. Dan lain dia orang lain boleh bantu. Saya beri contoh Amerika dulu. Masa Ronald Reagan jadi presiden Amerika. Masa tu saya belajar di Amerika satu. Dia pergi jadi presiden. Dia pun bukan gaji tinggi pun. Dia film star ya. Tapi dia ada integriti dan good governance. Jadi dia ambil pakar-pakar membantu dia untuk bangun ke Amerika. Dia akan berlaku. Macam depa tu di United Kingdom dulu yang Perdana Menteri seorang tu, yang banker daripada Chartered Bank tu, saya lupa nama dia tu. Begitu juga. Jadi yang penting tu integriti dan kita tu lebih penting lagi dari segala-galanya. Yang lain orang boleh bantu kita. Zaman sekarang ni kalau kita ada duit, kita manage duit khazanah negara dengan baik, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh panggil pakar luar negara mai bantu kita. Tapi janganlah bila tak ada integriti panggil konsultan, masa itulah kita nak kau duit masa itulah kan konsultan tu. Itu yang berlaku dengan YNDP. Berapa banyak konsultan jual bond dan sebagainya, berapa banyak depa duit dari situ. Projek tu bagus, tapi cara pelaksanaan tu yang curigakan sebab tak ada integriti dan good governance. Okey, Pak. Okey tu. Tak tambah lagi. Banyak cakap ni. Ya. Bukan, dekat sini ada rakan kita beritahu di peringkat nasional sekarang ni Bersatu tengah buat sidang media. Mungkin saya rasa cukup kot kita punya ni tu. Mungkin malam ni kita boleh sambung semula malam ni. Okey tu Okey tu. Terima kasih banyak-banyak tu. Okey, terima kasih. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan-tuan, kita tidak mau mengganggu ataupun kita tidak mau lepas sidang media di peringkat nasional untuk rakyat mendapatkan info-info yang tepat berkenaan dengan apa yang berlaku di Pilihan Raya Negeri Melaka dan apakah yang akan disampaikan oleh Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan juga Presiden Perikatan Nasional. Jadi saya harap semua yang ada kat sini mungkin kita boleh beransur untuk pergi melihat. Kalau boleh tuan-tuan share lebih banyak sikit. Kalau boleh tu share dekat Melaka lah kan. Janganlah share dekat belah-belah Kedah ni nak buat apa. Share dekat Melaka tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.